Hai, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang menonton FB Live kita pada hari ini. Okey, untuk makluman semua, kita sekarang sedang bersiaran langsung di FB page Mami Happy Show. Okey, terlebih dahulu saya nak perkenalkan diri saya sebagai moderator. Saya Husna. Dan sebelum tu saya nak ceritakanlah sikit tentang penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Hasifah binti Zainuddin. Beliau merupakan penulis buku Ibu Tenang, Ibu Menang dan juga pengasas Fun Furqan Kids. Okay, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama saya nak tanya Puan. Boleh tak Puan kongsikan tips dalam menguruskan anak mengikut peringkat usia? Okay. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Cik Puan moderator kita. Dan terima kasih juga kepada semua yang tengok live hari ini, dan insyaAllah hari ini kita akan tengok sikitlah sebahagian daripada kandungan dalam buku ni ya. Jadi berbalik kepada persoalan daripada moderator, bagaimanakah kita nak menguruskan anak-anak mengikut usia ni adalah yang pertama sekali kita mesti memahami bahawa anak-anak ni dia mempunyai karakter yang berbeza-beza ya. Jadi kalau mengikut Sayyidina Ali, kita kena mengurus anak-anak ni mengikut 3 peringkat usia. Yang pertama adalah antara 0 ke 7 tahun, 7 ke 14 tahun dan seterusnya 14 tahun dan ke atas. Jadi semasa anak-anak ni kecil ya, 7 tahun ke bawah tu adalah waktu dia bermanja dengan kita. Maknanya semasa umur dia 0 ke 7 tahun tu banyak perkara yang kita kena macam memenuhi keperluan mereka. Kita perlu manjakan mereka dan impact dia daripada kecil ni lah akan menentukan adakah kita dapat menguruskan mereka pada usia-usia yang seterusnya. Maknanya nak cerita pasal pengurusan emosi, pengurusan anak-anak ni mestilah bermula daripada mereka dalam rahim kita lagi. Daripada sekecil-kecil anak tu, bila kita dapat urus dia dengan baik ya, maknanya nanti masa dia masuk umur yang perlu kita disiplinkan dia, iaitu 7 tahun yang kedua tu, dia lebih mudah untuk kita disiplinkan mereka. Dan apabila ketika umur 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, mereka ni dah biasa maknanya berinteraksi dengan kita, berkomunikasi dengan kita dan kita boleh mengurus emosi mereka dengan baik, maka pada 7 tahun yang ketiga dan seterusnya itulah akan menentukan bahawa anak-anak ni boleh tak menjadi kawan kepada kita. Sebab Sayyidina Ali berkata, dia kata 7 tahun yang ketiga tu ibu bapa perlu menjadi rakan kepada anak-anak. Okey, itu saja untuk sesi pertama. Soalan pertama. Okey, tentu kita boleh nampaklah macam mana cara-cara nak atasi nak menguruskan anak daripada mengikut peringkat usia. Okey, seterusnya saya nak tanya, saya banyak tengok video dekat IG, Facebook kan, anak-anak ibu bapa ni selalu bubuh dekat Facebook kan, gambar video anak-anak mereka mengamuk apa semua tu.
saya nak tanya Puan lah, apa yang dikatakan sebagai apa tantrum ataupun mengamuk tu? Dia macam mana naknya? Okey, mengamuk ataupun tantrum ni memang biasalah berlaku di kalangan kanak-kanak. Benda ni biasa. Jadi ibu ayah jangan rasa stres. Benda tu adalah satu perkara yang normal. Bila anak-anak mengamuk ataupun tantrum, benda tu normal. Jadi kadang-kadang kita macam bila kita rasa macam anak-anak ni tak sepatutnya tantrum, tu yang kita jadi stres. Jadi kita pertama sekali kita kena fikir bahawa mindset kita bahawa okey, tantrum ni akan berlaku dalam diri kanak-kanak dan biasanya dia berlaku apabila kanak-kanak rasa kecewa ataupun rasa tertekan terhadap sesuatu perkara ataupun sesuatu yang berlaku di sekeliling dia lah. Dan kanak-kanak ni dia berbeza antara seorang kanak-kanak dengan seorang yang lain untuk macam mana, bagaimana mereka menghadapi kekecewaan itu. Maknanya ada budak okey, dia benda kecil pun dia dah boleh tantrum. Tapi ada kanak-kanak yang lain, dia benda-benda kecil tu dia dah boleh relax lagi. Jadi kita maknanya anak-anak kita berbeza. Macam saya sendiri pun ada 5 orang anak dan setiap orang tu lain-lain yang perkara ataupun situasi yang boleh membuatkan mereka jadi tantrum tu. Jadi yang kebiasaan tantrum ni anak-anak ni sebenarnya dia macam bercampur aduk. Mungkin perasaan dia bercampur aduk. Dia marah, dia takut, dia cemburu, dia rasa tak disayangi, rasa tak diperlukan dan maknanya perasaan-perasaan ni lah yang perlu kita selami untuk ajar dia cara bagaimana untuk mereka mengawal emosi mereka. Sebenarnya tantrum ni kebiasaannya adalah berpunca daripada mereka anak-anak ni dia tak tahu macam mana nak express, macam mana nak bagi tahu ibu bapa mereka tentang apa yang mereka rasa. Jadi bagi saya pengalaman dengan anak-anak tadika ni, tantrum ni dia memang ada punca dia. Dan kita kena bijak mengetahui ataupun korek-korek punca dia yang menjadikan dia tantrum tu dan kita menyelesaikan menyelesaikan faktor ataupun punca tantrum tu supaya anak-anak bila selepas ni bila dia rasa macam kecewa ataupun marah ataupun apa, dia tak tantrum tapi dia boleh menyatakan atau dia boleh berkomunikasi, berinteraksi dengan ibu bapa untuk menyatakan apa perasaan dia pada waktu itu. Okey, itulah sebagai permulaan ataupun sebagai pengetahuan umum kita terhadap tantrum tersebut. Okey, terima kasih. Okey Puan, saya duk baca komen-komen ni, ramai yang minta Puan kongsikan cara untuk nak mengelakkan anak ni tantrum. Boleh tak Puan kongsikan tips-tips dia? Okey, dia ada 2 satu, bagaimana kita mengurus anak-anak yang sedang tantrum. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mengelakkan anak-anak daripada tantrum. Dia ada 2 peranan ibu bapa kat situ. Okey, yang pertama saya nak ulas dulu yang pertama tu lah. Sebab yang mengelak tu sebenarnya kita boleh tengok bila kita dah tahu keadaan-keadaan kenapa anak-anak ni tantrum Jadi yang pertama sekali, bila kita nampak anak kita mengamuk, bila kita nampak anak kita macam tantrum kan. Jadi pertama sekali ibu ayah dia mesti pandai untuk menyiasat. Jadi detektif untuk tahu kenapa anak ni mengamuk. Okey. Benda ni kita mesti pandai urus tantrum anak ni daripada dia baby, betul tak? Kadang-kadang kita rasa macam anak kita serba beragam kan. Macam saya dulu masa anak pertama tak pandai untuk menguruskan anak-anak yang baby ni kan. Tantrum dia mengamuk ni macam dia sentiasa meragam kan. Jadi masa anak pertama saya tak pandai. Jadi bila dah mana kita tanya orang tua kan, rupanya anak kita ni
dia macam tak puas tidur. Dia tak puas tidur, jadi masa anak dah besar sikit, lahirkan anak kedua, saya memang jaga tidur dia dan mengurangkanlah masalah-masalah tantrum tu kan. Dan jadi antara punca yang menyebabkan anak-anak tantrum ni, mungkin yang pertama dia rasa kecewa ataupun dia tak dapat sesuatu ataupun dia tak dapat melakukan sesuatu yang dia nak buat. Tapi dia tak pandai cakap kat kita kan. Contoh dia tengah main, dia buat Lego contohnya, tiba-tiba Lego dia tak boleh pasang ke, tak boleh apa ke, so menyebabkan dia macam rasa kecewa dengan diri dia dan menyebabkan dia marah. Dia marah dan dia meragam, dia mengamuk, dia habis, dia rosakkan semua apa yang dia dah buatkan. Itu mungkin punca yang pertama. Yang kedua, mungkin anak-anak dia nakkan perhatian. Kan kita ni ialah kadang-kadang terutama pada musim PKP ni kan, kita pun sibuk dengan BDR lah, nak memasak lagi, nak buat kerja lagi ni kan, seakan apa orang kata bos telefon kan. Jadi menyebabkan anak-anak ni dia rasa kita macam tak bagi perhatian kepada mereka kan. Masing-masing saya rasa mungkin sedang mengalami situasi-situasi sukar. Kita baru nak start kerja, anak dah mengamuk kan. Kita baru je nak hadap laptop, anak dah berguling-guling kat bawah. Jadi mungkin salah satunya dia perlukan perhatian kita. Memanglah kita rasa macam lah, kita dah memenuhi dah dia punya keperluan dia, kita dah bagi makan, dah bagi minum, nak apa lagi kan, sebab kita nak buat kerja. Tapi anak-anak ni macam tu lah, kita ni bila ada di rumah ya, semua nak kita. Macam saya dengan anak-anak sekarang, saya pun BDR kan, yang anak kecil tu dah 3 tahun setengah tu, sekarang ni nak pergi toilet, nak susu, semua nak mak dia je yang buat. Dia tak nak orang lain, kakak tak nak, ayah tak naklah orang lain buat. So kadang-kadang benda tu menyebabkan dia macam bila dia tak dapat apa yang kita nak tu, dia akan mengamuk lah bila kita tak memenuhi apa yang dia kendaki. Yang kedua tu adalah dia perlukan perhatian. Yang ketiga, anak-anak mungkin mengantuk ataupun lapar. Yang ni kita memang kena jagalah. Kalau macam sebab tu saya macam kalau saya bagi parenting talk, saya lebih suka kalau kita boleh susun dia panggil apa ya? Body clock anak-anak. Maknanya anak-anak kita dah ada waktu tidur dia, ada waktu makan dia, ada waktu bermain dia. Maknanya anak-anak kita tahu dia punya body clock dia. Kita tahu waktu bila yang dia akan bangun tidur, waktu bila dia akan tidur semula, nap kan. Lepas tu dia akan dan waktu bila dia akan buat sesuatu tu. Jadi kalau maknanya kita dah dapat pattern tu, lebih senang lah kita untuk mengatasi ataupun mengurus anak-anak yang tantrum ni, dan kita lebih mudah untuk mengelakkan mereka daripada anak tantrum. Sebagai contoh sebagai contoh sebab benda ni berlaku lah dalam kehidupan kita sebagai ibu bapa kan. Sebagai contoh, anak bongsu saya tu, dia kalau balik daripada tadika, yang sebelum ni dia pergi sebelum ni pergi tadika kan, dia kalau balik daripada tadika, turun je kereta, masuk je rumah, dia mesti nak susu dengan bantal peluk dia. Itu dua perkara wajib yang kena ada. Jadi sebelum ni kami macam tak faham kenapa kalau balik rumah mesti mengamuk kan, mesti menangis, macam mengamuk, ya menangis kan. Rupanya dia nak memenuhi keperluan dua tu. Dia nak bantal peluk dia, bantal busuk dia tu, dan dia nak susu. Bermaksud dia balik daripada tadika tu, mungkin dia lapar lah. Dia lapar. Jadi kita dah tahu dah punca dia mengamuk selepas balik daripada tadika tu pukul 5 petang tu adalah disebabkan dia lapar, dia nak susu. Jadi kita pun dah tahu, jadi balik je rumah, tak buat benda lain, pergi masuk dapur, terus buat susu dan bagi bantal peluk dia untuk dia tenangkan diri dia. Jadi kita perlu tahulah bila anak akan lapar, bila anak akan mengantuk. Dan yang keempat
mungkin juga anak-anak ni mengamuk ataupun selalu tantrum disebabkan perubahan-perubahan yang berlaku dalam diri mereka. Mungkin ada perubahan-perubahan besar, sebagai contoh berpindah rumah contoh. Kan dia daripada rumah lama dah selesa, katil dia macam tu, tempatnya macam ni, dia dah ada tempat-tempat yang dia selesa untuk bermain, tiba-tiba pindah rumah. So suasana dia berbeza, berubah. Jadi dia mungkin rasa belum rasa selamat dengan rumah baru, dia belum rasa selesa dengan rumah baru. Mungkin ada keadaan yang dia belum dapat menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Mungkin juga perubahan besar yang mana dia dapat adik baru kan. Kita baru bersalin, maknanya anak-anak yang dah besar tu dia tak boleh lagi menerima kehadiran orang baru yang mana melarikan ataupun perhatian ibu ayah ni lebih kepada adik baru. Jadi dia menyebabkan dia rasa macam hilang perhatian dan menyebabkan dia rasa tak selamat. Dia rasa tak selamat menyebabkan dia akan buat hal je, dia mengamuk je sebab dia nakkan perhatian daripada ibu ayah dia. Ya. Ataupun mungkin dia baru masuk sekolah, masuk tadika kan, tak biasa, ataupun dia baru dihantar ke taska, jadi dia belum, maknanya dia rasa macam something lost dalam hidup dia. Okay, dan banyaklah benda-benda yang perubahan-perubahan yang mungkin berlaku dalam hidup dia yang bagi dia satu benda yang besar, perubahan yang besar. Tapi bagi kita, benda tu benda kecil je lah. Hilang Lego je sebiji contoh kan. Tapi bagi dia benda tu besar. Bagi kita, benda kecil je. Jadi peranan kita adalah untuk menyiasat. Menyiasat ni maknanya kita kena tahu apa masalah dia. Kalau apa yang biasa saya lakukan, kalau anak-anak mengamuk ya, anak-anak mengamuk ni saya akan tanya dia, adik kenapa ni nak marah ni sebab apa? Ataupun yang pertama sekali kita tanya, adik marah ke? Adik marah? Oh, lepas tu dia kata, marah. Okey, adik marah. Adik marah sebab apa ya? Kita tanya je. Kalau kadang-kadang ada anak-anak yang belum dibiasakan dengan komunikasi sejak kecil, mereka susah sikitlah kita nak jinakkan dia kan. Tapi kalau anak-anak yang memang dah terbiasa berkomunikasi, kita dah biasa tanya, dia akan jawab. Biasa kalau macam anak-anak saya, alhamdulillah lah, suami memang selalu berinteraksi. Bila dia mengamuk memang suami akan, maknanya ayah dia akan bantu tanya dia, okey, adik marah. Adik marah sebab apa ya? Kadang-kadang dia tak tahu nak cerita tau, dia tak tahu nak cakap macam mana dia marah tu. Jadi kami ni sebagai ibu bapa, kami pun cuba teka. Adik nak adik marah sebab pakai baju terbalik ke? Tak, dia jawab tak. Adik marah sebab mainan hilang ke? Atau maknanya kita tanya satu persatu kemungkinan yang ada yang menyebabkan dia nak marah. Kita tanya, ataupun sebab apa dia kecewa sangat. Tanya dia sampai dia jawab. Itu adalah cara-cara kita untuk kita ajar dia berinteraksi ataupun menyatakan apakah perasaan dia sekarang. Apakah yang menyebabkan dia mengamuk tu pasal apa? Pasal apa dia mengamuk? Jadi kita kena tanya sampailah mendapat jawapan. Contohnya macam dulu yang saya cerita tadi kan, anak yang dia balik tadika tu dia akan mengamuk kan. Lepas tu bila kita tanya, oh rupanya dia nak susu. Tapi dia macam tak tahu nak cerita. Yelah masa tu pun dia kecil-kecil lagi, umur 2 tahun, 3 tahun. Kami pun balik-balik stres juga kan sebab kita pun penat. Penat. Tapi macam tu lah kita, maknanya kadang-kadang kita tak tanya pun pada waktu tu. Kita tanya dia pada waktu lain pun tak apa. Sebenarnya adik nangis tadi tu kenapa ya? Biasanya bila dia dah tenang sikit dia akan bagi tahu lah, dia nak susu. Oh tahu dah lah, lepas kita dah tahu dah apakah punca dia jadi macam tu. Jadi kita kena siasat sampailah kita tahu. Kita tanya lah,
Kalau tak kena yang tu, oh ke adik lapar sebenarnya? Adik nak apa? Adik nak makan apa? Adik nak, kalau kadang-kadang kita tanya, adik nak makan apa? Dia tak tahu nak jawab. Kan? Kita pun sebutlah semua. Adik nak keropok? Tak nak. Nak roti? Tak nak. Tanyalah, tanya sampai tahu apakah yang apa nama? Yang dikehendakinya. Apakah yang menyebabkan kekecewaan dia. Dan kadang-kadang anak ni dia tak ada apa pun nak. Dia tak nak apa pun. Dia tak nak makan. Dia tak nak buat apa pun. Dia hanya perlukan kita saja. Maksudnya masa tu adalah waktu untuk kita pegang dia, sentuh dia. Sebenarnya kalau ikut pengalaman lah kan. Anak-anak ni terutama yang kecil-kecil ni dia banyaknya perlukan perhatian kita sebenarnya. Dia perlukan pelukan kita, belayan kita dan sekiranya maknanya kalau anak masih kecil jangan biarkan mereka macam kita biar je, apalah nangislah dulu. Sebab bila jadi macam tu dia dah mengurangkan kita punya macam ni, dia macam dia punya belief system dia nak dia rasa selamat dengan kita. Jadi kalau anak-anak yang masih kecil, kita boleh latih mereka untuk rasa selamat dengan kita dan dia boleh menceritakan apa perasaan dia kepada kita lah ya. Kemudian okey, ada nak tanya ke? Dan contoh kalau kita dah tahu anak tu lapar ya, kita bagilah makanan yang sesuai. Kalau anak mengantuk, mandikan, tidurkan mereka sebab kadang-kadang mereka memang tak tahu mereka punya apa tu? Dia nak apa, dia tak tahu. Jadi kita lah yang kena bijak meneka. Kita kena tahu apa sebenarnya keperluan yang mereka mahukan. Okey, tu je lah setakat ni. Tu baru mengurus yang kita dah nampak tu. Moderator. Okey, terima kasih Puan bagi tips untuk menguruskan anak yang mengamuk ni. Okey, Puan, kita ada soalan daripada penonton. Boleh. Boleh, okey. Okey, soalan ni pada Puan Azila Muhammad. Assalamualaikum. Mohon perkongsian bagaimana tips untuk atasi masalah anak 7 tahun bila ajak belajar dia akan menangis, mengamuk, agak buntu dibuatnya. Anak dia 7 tahun bila ajak belajar ke, bila mak dia ajak belajar dia nak teriak, dia nak menangis, dia nak mengamuk. So Puan ada tak tips-tips untuk bagi untuk Puan Azila ni? Okey, baik Puan. Anak-anak ya, dia berbeza. Anak A, anak B, anak C ni berbeza. Anak-anak dia ada cara pembelajaran yang berbeza antara salah satu sama lain tu. Ada anak dia visual, ada anak dia auditory, ada anak dia kinestetik. Jadi kadang-kadang kita rasa macam anak kita perlu duduk diam kat situ menghadap buku setengah jam. Tapi sebenarnya anak-anak dia tak boleh cara belajar yang macam tu. Jadi sekiranya seperti mana yang saya cakap tadi, tanya dia, okey adik sebenarnya adik tak suka belajar adik tak suka ni sebab apa cuba berkomunikasi, tanya dia kenapa yang dia tak suka. Mungkin tempat tu panas ke, ataupun dia tak selesa macam mana ke, ataupun dia bosan ke, ataupun cara kita mengajar tu tak kena dengan cara dia ke. Jadi benda tu dia maknanya kita, sebab kita nak menyelesaikan masalah dia, kita kena tahu apa yang menyebabkan dia tak nak belajar. Sebab dulu ya, saya ada 5 orang anak ya, anak pertama, anak kedua okey. Dia memang macam seolah-olah bila kita ajar dia membaca Quran tu, ajar Iqra, dia okey.
dia okey untuk baca Iqra kan. Tapi bila anak ketiga dia memang banyak tantrum, banyak mengamuk. Bila kita ajak dia tak nak. So bila saya siasat-siasat tanya dia kenapa, dia kata bosan, dia tak nak belajar, dia tak suka. Jadi mungkin cara kita tu saya terpaksa ubah cara. Saya ubah dengan cara bermain, dengan cara contoh kita nak buat matematik kan. Kita tak adalah suruh dia buat latihan lah, ambil satu latihan ni buat satu muka surat. Kita buat cara lain. Okey dek, jom kita main. Cuba main teka-teka dengan adik-adik, dengan abang-abang dia ke. Kita buatlah apa-apa aktiviti yang lain. Jadi yang pertama, kalau anak yang tak nak belajar ni tanya dia kenapa dia tak nak belajar. Kalau kadang-kadang dia tak nak jawab tau. Anak-anak kan. Dia tak tahu nak jawab macam mana sebenarnya. Jadi kita kena tanya, oh adik bosan adik takut kena marah kan kita kan biasa orang kata kan, bila mak jadi cikgu ni jadi dinosaur lah, jadi harimau lah. Jadi mungkin juga cara kita mengajar tu menyebabkan anak-anak tak nak belajar. Ataupun kita terlalu strict. Maknanya selagi tak buah tak habis ni jangan makan contoh kan. Jadi kita kena bijak lah. Dan saya kalau dengan anak-anak yang susah sikit nak belajar ni, saya banyak kepada reward system. Saya kurangkan yang hukuman tu saya kurang. Saya banyak bagi penghargaan. Contoh saya kata okey adik, jom lepas ni kita nak pergi jogging, jom kita nak pergi jalan kat luar. Nak pergi playground tak? Jom kita siapkan yang ni je. Siapkan yang ni je. Sikit je. Lepas tu petang ni kita pergi playground. Jadi mereka macam dia bayangkan playground kan, berbanding dengan kita buat macam tak buat ni ibu tak nak bagi aiskrim. Jadi itu adalah hukuman. Jadi kita tukar sikit cara kita kepada reward system tu. Mereka biasanya lebih berkesan lah, lebih membantu anak-anak ataupun lebih memotivasikan anak-anak untuk melakukan sesuatu. Dan kita memang dalam keadaan PDPR ni kita pun stres kan, kita pun agak satu ni kita sendiri pun tak reti nak mengajar, betul tak? Kita pun macam Allahu Akbar, ni apa dia ni. Jadi bagi saya tak perlu sebenarnya, tak perlu stres-stres. Kita buat apa yang termampu. Sebab dalam keadaan PKP, dalam keadaan kita pun bekerja dari rumah, kita anak-anak pun sebenarnya stres. Kita je rasa macam anak-anak ni okey. Sebenarnya anak-anak sendiri pun stres. Cuba tanya. Saya selalu tanya anak-anak. Kalau nampak dia orang macam tak berapa okey tu kan, kita tanya dia. Kita tanya dia apa perasaan belajar kat rumah, seronok tak? Dia kata tak seronok. Adik nak pergi sekolah. Nak pergi sekolah. Okey lah, tak apalah. Kita kena sabar. Sebab sekarang ni memang keadaan tak menentu. Keadaan yang maknanya kita memahamkan dia. Kenapa dia tak boleh pergi sekolah. Jadi dengan maknanya komunikasi tu sebenarnya banyak mengajak anak kita berfikir dengan lebih rasional. Kadang-kadang kita rasa anak kita kecil kan, 7 tahun. Perlu ke kita cakap benda-benda yang macam tu kan? Sebenarnya anak-anak ni daripada kecil lagi kita memang perlu banyak bercakap sebagai maknanya macam orang dewasa. Kita beritahu dia cakap macam mana. Jadi dia lebih mudah untuk kawal emosi dia lebih mudah untuk mendengar lah apa yang kita nak. Dan betul juga tadi ada yang menuliskan reward system tu tak semestinya dengan barang. Kadang-kadang dengan pelukan kita, dengan kita punya kata, ush bagus adik. Ush cepatnya, macam mana adik boleh tahu ni? Adik pandai. Adik pandai lah buat nombor 3 tambah 10 ni. Ush memang hebat lah. Yang ni yang ni macam mana pula maknanya kita kena pandai lah tackle lah, terutama anak-anak yang memang susah ni kan. Sebab saya pun mengalami benda yang sama. Anak saya darjah 1 lelaki. So memang berperang lah juga sebenarnya. Tapi macam tu lah, kita kena pandai tarik perhatian. Maknanya kadang-kadang dan satu lagi yang saya selalu buat lah dengan anak-anak ni, saya selalu cabar. Macam ni cabar, saya kata macam ni adik mesti tak tahu kan nak buat ni, adik mesti tak tahu ni, macam mana nak buat?
boleh ajar ibu ke, macam tu lah. Maksudnya kita macam memberi dia satu, orang kata apa, menaikkan dia punya self esteem. Oh rasa mana boleh, saya tahulah buat benda ni. Oh tahu ke macam mana buat? Lepas tu dia buat lah. Jadi kita kena banyaklah taktik-taktik dia untuk kita anak-anak ni buat apa yang kita nak tu. Okay. Moderator ada lagi soalan? Kita ada soalan satu lagi pada penonton. Kalau tadi anak-anak, yang ni mak-mak pula tanya, macam mana pula mak-mak ni nak kawal emosi. Kadang tak boleh kawal emosi bila anak menangis tak henti. Kita nak tenangkan anak tapi kita ni belum tenang. Mungkin Puan ada nak bagi tips ke untuk mak-mak yang emosi dia tak boleh terkawal. Okey, dia saya faham kita terutama bagi yang ada beberapa orang anak kecil kan, kadang-kadang seorang anak menangis, yang menangis, lepas tu kita pun tak masak lagi, kain bertimbun, so memang akan jadi macam kita mudah marah. Yang pertama sekali kita kena daripada awal pagi lagi, pagi-pagi tu bangun, kita dah letak dalam mindset kita bahawa insya-Allah hari ni hari kita akan tenang. Walaupun apa yang berlaku, aku mesti tenang. Ni awal-awal pagi lagi kita dah positifkan diri tau. Kita dah macam hari ni kalau kita biasa marah-marah sebelum ni, esok pagi bangun tidur cakap pada diri hari ni aku nak kurangkan marah. Kalau semalam marah 10 kali, hari ni kena kurangkan 2. Contohlah. Maknanya benda tu satu latihan lah untuk kita tenangkan diri ni. Yang tu yang pertama. Yang kedua, kita kena anggap terutama dalam keadaan PKP ni lah. Sebenarnya semua orang dalam keadaan stres pun. Ya? Kita stres, suami kita stres, anak-anak kita pun stres sebenarnya. Sebab biasa dia dapat pergi sekolah, dia boleh jumpa kawan-kawan, dia boleh dia macam mana, dia boleh beraktiviti, dia boleh keluar kan. Tapi bila kita berada dalam satu keadaan yang yelah kita pun tak boleh keluar, nak pergi playground pun tak boleh kan. Jadi benda tu memang kita kena faham bahawa anak-anak kita pun stres. Jadi sebab bila kadang-kadang bila yang jadi kita tak tenang tu adalah kita rasa macam kita seorang je yang tak tenang, kita seorang je stres. Jadi kita rasa macam kenapa orang tak faham, kenapa anak-anak kita ni tak faham apa yang kita rasa. Sedangkan kita sendiri pun tak faham sebenarnya apa yang anak-anak kita rasa. Jadi kita cuba mindset kita positif. Kita rasa macam apa pun berlaku, kita mesti yang pertama sekali kita mesti tenang sebab seorang ibu dia akan menentukan suasana dalam rumah dia. Kalau dia marah-marah, anak-anak dia akan jadi marah-marah. Kalau dia tak stabil, anak-anak dia akan jadi lagi tak stabil. Jadi kitalah yang kena positifkan diri. Yang tu pertama ya. Yang pertama kita kena positifkan diri. Yang kedua, kita kena memahami bahawa semua orang sedang berada dalam keadaan yang stres, terutama dalam keadaan PKP sekarang lah. Yang ketiga, kita cari, maknanya kita kena, macam mana nak kata kita kena cari sesuatu yang boleh menenangkan jiwa kita kan. Contoh, kenapa kita nak marah ni, kenapa? Tak cukup tidur, kita tak sempat makan, kita tak sempat tak sempat nak uruskan diri kita. Jadi kita kena bagi masa pada diri kita. Kita bagi masa pada diri kita untuk menyelesaikan keperluan kita. Dan benda ni banyak perlukan sokongan ataupun bantuan daripada pasangan lah, daripada suami. Jadi apa yang saya biasa lakukan adalah saya memang bagi tahu kepada suami saya perlukan rehat. Contohlah kan, sebab kadang-kadang kita ni orang perempuan ni dia tak perlukan pun me time berberia sangat kan. Kadang-kadang kita tak adalah nak pergi spa ke kita tak adalah nak pergi pergi buat benda-benda yang terlalu orang kata
hebat sangat tak. Mungkin kita perlukan tidur sejam dua kan. Jadi saya memang amalkan komunikasi terbuka lah dengan suami. Saya kata, abang saya penat, so saya nak tidur, tolong jaga anak-anak. Kalau boleh buat macam tu alhamdulillah kan. Tapi dalam kalau macam contoh yang bagi suri rumah tangga sepenuh masa yang pada hari biasa ni kan, mungkin bagi ruang kepada kita untuk berehat. Sebagai contoh, mungkin ada masa kita hantar anak kita sekejap ke mana-mana taska ke kan, supaya kita boleh ada me time. Kita perlu satu ruang untuk memenuhi keperluan jiwa kita tau. Jiwa kita yang perlukan rehat. Jadi jangan rasa kadang-kadang kita rasa macam tak boleh lah, kita dah suri rumah kan. Tiba-tiba kita rasa nak bersalah nak hantar anak kita dekat orang lain. Jangan rasa macam tu. Sebab anggaplah benda tu sebagai satu keperluan untuk kita rasa rasional ataupun kita rasa macam segarkan balik diri kita. Percayalah kalau kita buat macam tu, saya biasanya akan rasa rasional balik, rasa macam positif balik, rasa tenang balik selepas ada me time. Kadang-kadang me time tu tak adalah benda-benda yang pelik sangat pun. Tak adalah yang orang kata pergi spa ke apa ke, tak ada pun, pergi salon ke tak ada. Saya kadang-kadang saya pergi window shopping je seorang-seorang. So bergantung kepada diri kita lah macam mana kita nak menenangkan jiwa kita tu. Dan of course lah tentang yang mengaji Quran semua tu, itu memang yang perlu buat lah kan. Tapi ni sebagai keperluan kita sebagai manusia biasa ni. Jadi nak tenang, sebenarnya kita ni sebenarnya penat, orang perempuan ni penat je banyaknya menyebabkan kita cepat nak marah tu. So uruskan diri kita dan tanya diri kita balik, kenapa kita nak marah-marah sangat ni? Kenapa kita rasa macam anak kita buat semua tak betul? So kita kena tanyalah. Yang ketiga adalah me time diri kita, dan yang keempat adalah kita kena mindset kita kena faham bahawa anak-anak kita tak akan dewasa sebelum masanya. Faham tak? Faham ke? Macam ni? Kita kadang-kadang kita rasa macam anak kita tak patut buat ni, anak kita tak patut buat tu. Kenapa dia tumpahkan air? Kenapa dia buat sesuatu yang kita tak suka? Kita kena faham bahawa anak-anak ni memang dia bukan dewasa seperti diri kita lah, tak. Dia kalau dia masak, kalau contoh dia buat sesuatu, dia takkan sempurna macam diri kita pun. Contoh kita kata pergi kemas bilik sekarang pergi kemas bilik sekarang, dan kita naik bilik dia macam tak kemas je kan. Jadi kadang-kadang benda-benda kecil macam tu pun kita rasa macam stres, sebab kita rasa dia perlu buat macam apa yang kita buat. Jadi kita kena faham lah bahawa anak-anak ni memang bukan apa kata, dia bukan macam kita lah. Dia tak akan buat benda tu macam kita buat, tak. Especially anak-anak kecil. Jadi kita kena menerima. Kita kena menerima keadaan tu dan jangan jadi perfectionist sangat lah. Bila kita jadi perfectionist tu yang kita rasa macam kita rasa macam semua salah di mata kita dan menyebabkan kita stres, kita rasa nak marah tu. Jadi banyaklah sebenarnya bagi saya, kita memang kena banyak, betul lah yang siapa tulis tadi kata kita memang kena sentiasa muhasabah diri. Tapi muhasabah diri jangan pula sampai suka menyalahkan diri. Jangan sampai macam tu. Nanti bertambah lagi stresnya. Jadi chill-chill je mama semua. Jangan especially dalam keadaan PKP ni lah. Jangan anak tantrum, kita tantrum sekali. Jadi benda tu tak menyelesaikan masalah. Cubalah carilah sesuatu yang boleh menenangkan kan. Kadang-kadang minum kopi pun dah boleh tenang. Macam tadi tu pergi Eco kan. Sama. Sebab saya memang suka jugalah macam tenangkan diri dengan pergi shopping. Walaupun tak shopping apa pun, shopping barang-barang rumah je, beli beras je, beli benda-benda tu ke. Jadi ada orang dia bukan dengan shopping,
mungkin dia dengar tidur. So bagilah ruang pada diri untuk tenang, untuk kekal tenang. So tak payah rasa stres sangat. Relax, orang kata orang muda kata kan, relax, chill je. Serah pada moderator semula. Itu dia tips-tips untuk mak-mak yang ada dalam ni untuk elak pada emosi tak terkawal PKP-PKP ni. Bosan-bosan boleh pergi kedai Eko. Ramai sangat komen pergi kedai Eko. Pergi kedai Eko jangan terlebih beli sudah. Okey, kesimpulannya ibu ni peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak. Sebagai seorang ibu, kita seharusnya menunjukkan sifat yang baik kepada anak-anak. Hal ini kerana perwatakan ibu ni mempengaruhi peribadi anak-anak. Jika ibu layan anak-anak dengan tenang, pastinya anak-anak juga akan lebih mudah diurus dan sekaligus dapat mempengaruhi emosi anak-anak dengan stabil. Okey Puan, terima kasih sebab sudi live bersama dengan Mami Happy. Okey, para penonton yang nak dapatkan buku Puan Hasifah ni iaitu Ibu Tenang, Ibu Menang, boleh dapatkan dengan ejen-ejen boleh dapatkan dengan ejen-ejen Mami Happy di seluruh negara. Puan penonton boleh type je. Nak buku apa, ejen Mami Happy semua ada. Boleh dapatkan dengan ejen-ejen Mami Happy. Okey, Puan Hasifah ada kata-kata terakhir, kata-kata penutup ke untuk semua penonton? Okey, jadi ibu-ibu termasuklah saya, sebenarnya peringatan untuk diri saya sebenarnya. Peranan kita memang besar di rumah ya. Kitalah pengurus rumah tangga. Kalau sebelum ni mungkin kita kurang sikit lah kan, anak-anak pagi ke sekolah, tengah hari baru balik ataupun petang baru balik, jadi beban kita tu separuh tu dihantar ke sekolah kan. Tapi bila PKP dengan PDPR, dengan BDR, bekerja dari rumah, dengan sekarang ni pun kalau di tempat yang PKPD, kedai makan pun tak buka kan. Jadi seolah-olahnya sangat banyaklah benda-benda yang membebankan kita secara emosi, secara fizikal, secara mental. Jadi untuk kekal tenang ni memang kita bukan robot kan. Kita pun ada waktu kita down, ada waktu kita okey kan. Jadi terima. Maknanya kalau ibu-ibu ni marah sekali-sekala tu benda tu normal. Kadang-kadang kita rasa bersalah sangat, kita ni jadi tak betul tu. Tak betul tu kan. Sebenarnya benda tu normal. Jadi bila kita menerima keadaan diri kita dengan positif, kita akan fikirkan penyelesaian dia. Dan jangan takut untuk meminta bantuan. Maknanya bantuan daripada anak-anak ataupun bantuan daripada suami. Dan kadang-kadang saya pun selalu buatlah. Saya selalu cakap dengan anak-anak saya, boleh tak bagi ibu rehat sekejap daripada pukul 2 sampai asar, ibu nak tutup pintu so ibu tak nak diganggu. Ibu nak tidur sekejap supaya ibu rasa lebih segar, ibu tak stres dan ibu tak marah-marah. Jadi kita cakap macam tu. Cuma kalau kita ada anak-anak yang kecil, baby dan sebagainya, ya, mungkin perlukan bantuan daripada orang lain lah. Bantuan daripada suami ke ataupun mungkin ada adik-beradik dan sebagainya. Jadi insya-Allah sebenarnya kita boleh jadi tenang dengan cara kita mengurus emosi kita. Bila emosi kita tenang, kita boleh menguruskan anak-anak kita dengan lebih baik, anak-anak kita akan kurang kerenah dia. Dan kalau anak kita buat kerenah pun, kita rasa benda tu sebagai satu hiburan untuk kita. Macam mana kita nak jadikan kerenah anak-anak ni sebagai satu hiburan untuk kita? Kita akan rasa macam, alah biasalah benda ni, tak ada masalah pun. Dia menangis tu memang dah biasa menangis pun.
dia menyepahkan rumah tu pun satu benda biasa je pun. Maknanya kalau saya dulu, saya pun dulu selalu stres kan. Tapi bila suami kata tak apa Syifa, sabar, nanti kita tua, nanti kita akan rindukan anak-anak kita. Kita akan rindukan kerenahan anak kita. Kita akan rindukan hiruk pikuk dengan anak-anak kita. Jadi benda-benda tu dia memang sangat mengubah hati. Saya pula alhamdulillah lah nak katanya suami pun sangat supportive kan. Dia biasa kadang-kadang saya risau, kenapa dia menangis tak apa kah bang, kita keluar berdua ni, PKP kan boleh keluar 2 orang. Jadi dia akan ajak saya keluar, bukan buat apa pun, pergi beli nasi lemak, pergi beli ikan, keluar macam tu. Dan kadang-kadang anak menangis kat rumah, tak apa sebab kakak dia dah besar kan, anak saya kata tak apa, anak-anak dia memang selalu dah menangis tu, tak apalah. Tak apalah, kita yang penting kita nak kena keluar ni untuk kita normalkan balik kita punya perasaan, kita nak bagi kita punya perasaan itu tenang. Jadi jangan rasa bersalah lah kalau perlu untuk maknanya tinggalkan sekejap anak-anak, ataupun untuk kita memberi ruang kepada diri kita untuk kita berehat dan maknanya menyegarkan balik perasaan dan tubuh badan kita. Itu je lah kot, insyaAllah. Jadi jangan lupa dapatkan buku Ibu Tenang, Ibu Menang yang banyaklah tips-tips untuk kita menguruskan anak-anak kita dengan lebih tenang, lebih bijak. Sebab anak-anak ni sebenarnya dia kalau kita selalu daripada kecil kita uruskan dia dengan cara komunikasi, dengan cara interaksi, bila dia dah besar sikit, dia pun mudah untuk mengurus emosi dia dengan cara macam tu. Dia tak puas hati, dia akan bagi tahu kita apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Bila maknanya dia membesar tu dengan emosi yang lebih stabil, berbanding kalau kita selalu marah, kita selalu tengking-tengking, kita selalu maknanya berkata-kata kasar dengan dia, macam tu lah juga dia akan membesar dengan cara tu dan dia akan melepaskan perasaan tu dengan cara yang sama. Wallahualam. Itu dia. Dah selesai dah untuk sesi petang ni live kita. Okey, mak-mak dalam ni teruskan berhappy-happy, jangan stres-stres. Kita jumpa lagi live yang akan datang. Bye. Terima kasih puan. Sama. Untuk makluman semua penonton, FB Live pada hari ini adalah ditaja oleh syarikat Mami Happy Group. Syarikat Mami Happy Group merupakan pembekal buku pendidikan awal kanak-kanak. Penonton boleh dapatkan buku-buku ataupun produk-produk kami daripada ejen-ejen Mami Happy di seluruh Malaysia. Meriahnya FB Live kita hari ini. Jom korang tekan button like dan share di bawah ini untuk dapatkan notifikasi FB Live kami pada masa akan datang. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe official YouTube channel Mami Happy Group.